Belajarlah untuk rendah hati. Rendahkan hatimu serendah-rendahnya sehingga tidak ada seorang pun yang boleh merendahkan. Jangan lupa untuk saksikan Gaspirasi setiap Rabu jam 9 malam hanya di saluran 122 TVS. Hendak ku nangis, tiada berair mata. Buah petik sebuah manggis, buah petik sebuah manggis. Manggis mana dicari orang, manggis mana dicari orang. Sungguh cantik dipandang manis, sungguh cantik dipandang manis. Manis mana disebut orang, manislah mana disebut orang. Cantik memanglah cantik, cantik gadis Sarawak. Cantik boleh tak boleh, boleh dilawan. Manis memanglah manis, manis gadis Sarawak. Manis boleh tak boleh, boleh dilawan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu sekali lagi secara langsung untuk edisi yang kedua Gaspirasi, pastinya bersama dengan saya, pengacara anda, Ghazali Zawawi. Tapi sebelum itu saya nak sapa dulu anda di rumah. Apa khabar semuanya? Diharapkan agar semuanya sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan baik-baik sahaja, insya-Allah. Baik penonton, jika sebelum ini, episod minggu lepas, kita telah pun bersama dengan seorang pemain bola sepak negara yang mana kita telah dapat inspirasi daripada cerita, kisah hidup, luahan hati daripada cerita beliau. Namun, itulah Gaspirasi. Tak kisahlah dunia sukan maupun dunia hiburan, pekerjaan profesional maupun bukan profesional, sekiranya ceritanya akan memberi inspirasi dan membuatkan kita untuk menjadi seorang yang lebih baik, pastinya kisahnya akan diangkat dalam Gaspirasi. Jadi untuk minggu ini, malam ini, kita perlu tahu bahawa rentak seni serta alunan muzik itu akan sentiasa berubah mengikut peredaran zaman dengan perubahan teknologi, social media, YouTube dan sebagainya. Namun apa yang masih sama dari dahulu sehingga sekarang adalah semangat yang genuine, semangat yang jitu, yang ada dalam hati darah seseorang anak seni itulah yang menjadikan mereka untuk senantiasa mendapat tempat di hati masyarakat. Saya nak tangkap imajinasi anda. Bayangkan sekiranya mereka ini berpeluang untuk hidup bersama-sama dengan kita pada hari ini ialah dengan kemajuan teknologi yang kita ada pada hari ini, persaingannya pasti luar biasa. Sebab itu, pada malam ini di Gaspirasi, kita akan bersama dengan seorang biduanita terulung Sarawak yang barangkali ada di antara anak muda yang belum mengenali beliau dengan lebih dekat. Namun percayalah, dalam Gaspirasi 45 minit ini, dengan pegangan hidup beliau, dengan kisah hidup beliau, pastinya akan memberikan kita inspirasi yang akan kita ingat sampai bila-bila. Saya perkenalkan kepada anda, beliaulah pernah menjadi seorang juru makeup, DJ radio, pelakon, pengacara. Siapa tak kenal? Datuk Hajah Sarbanul Marikan. Assalamualaikum, apa khabar Datuk? Waalaikumsalam, kabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk kerana sudi untuk bersama-sama dengan Gas di Gaspirasi pada malam ini. Sama-sama terima kasih kerana sudi mengundang saya di sini. Aura aja dah terasa dah. Inilah orang kata biduanita kita, siniwati kita dalam bidang hiburan ini. Ke mana-mana sahaja beliau pergi, pastinya meninggalkan sinaran
dalam kehidupan kita. Dato', pernah menjadi seorang juru makeup. Orang kata mak andam lah pada ketika ya lah. Oh, Mak Andam. Kemeriahan ataupun situasi solekan pada ketika itu. Kerana kita tahu pada hari ini ialah dengan alat makeup, alat solekan yang canggih, pastinya berbeza. Sebab saya dengar cerita, pada zaman dahulu, mereka menggunakan isi kelapa. Bak kata orang Sarawak, isi nio. Ditunuk, pakai apa? Pakai nyonteng belum mangsu. Datuk ceritakan kemeriahan pada masa itu, Datuk. Itu awal lagi sebelum saya menjadi Mak Andam. Memanglah orang dulu-dulu manalah ada macam sekarang macam-macam brand makeup apa dulu pakai isi nio tua. Dibakar sampai hitam jadi arang, itulah untuk alis kening ataupun orang Sarawak kata bulu mansu. Malam ini pakai isi kelapa? Oh, ini semua moden. Dan bedaknya pula ialah pupur cap amoy. Wow. Dan gincunya pula lipstick. Gincunya memang ada satu kertas tu memang dah dibuat merah kah ataupun warna lain. Memang sebelum digunakan untuk lipstick untuk bibir direndam dulu. Direndam Dulu dalam air, kemudian barulah itu dilekatkan di bibir. Untuk menjadi gincu. Tapi lipstick. walaupun guna isi kelapa, walaupun guna kertas, hasilnya tetap cantik. Memang cantik. Datuk, Ya. banyak sekali orang kata pekerjaan yang dah dilakukan ya. Seorang DJ radio, seorang pengacara, seorang mak andam. Adakah nyanyian tetap di hati, Datuk? Memang. Yang lain itu sampingan saja. Tapi nyanyian memang tetap di hati saya sampai sekarang. Sebab itulah saya masih menyanyi. Even di waktu senja sekarang. Kalau kita ceritakan pencapaian Datuk Hajah Sarbanun Marikan ini, pencapaiannya pada tahun 1965, Johan kategori langgam pertandingan bintang Radio Sarawak dan Kebangsaan, Ratu Suara Emas dan juga merupakan seorang biduanita yang pernah pergi ke England bersama-sama dengan Tunku Abdul Rahman, pergi ke Sri Lanka, Singapura, Brunei, Indonesia. Selepas ini kita nak tanya, banyak tempat yang dijelajahi, namun apa pencapaian dan momen yang paling dekat di hati biduanita ini? Selepas ini, jangan ke mana-mana, hanya dalam Konspirasi. Pernah menjelajah bersama dengan Tunku Abdul Rahman sehingga ke England, Sri Lanka yang mana pada masa itu dipanggil sebagai Ceylon, Singapura, Brunei dan banyak lagi tempat. Itulah Datuk Hajah Sarbanun Marikan. Alhamdulillah bersama dengan kita pada malam ini di Gaspirasi. Datuk ataupun lebih mesra dipanggil sebagai Ibu. Ibu, ya. Banyak-banyak pencapaian yang pernah Datuk kecapi. Apa yang paling dekat di hati ni? Kalau yang paling dekat di hati itu ialah mula-mula saya menyanyi di Radio Sarawak. Itu penubuhan Radio Sarawak pada tahun 1954. Dan waktu itu saya berumur 12 tahun. Sayalah penyanyi pertama diundang untuk menyanyi secara langsung. Betul. Di udara. Dan memang momen itu saya tidak pernah lupa.
Kerana waktu itu saya masih kecil, muda dan saya diundang untuk menyanyi. Ya. Comel saja Dato' Samana ni depan-depan. Kalau anda berada di sebelah beliau, anda dapat merasakan bukan sahaja aura penghibur, tetapi seorang insan yang sangat baik hati, seorang ibu yang sangat mesra, dan beliau tahun ini berumur 81 tahun. Dato', orang kata pencapaian demi pencapaian telah dikecapi. Do you think it's all worth it sehingga umur ibu 81 tahun hari ini? Memang ramai orang berkata, apa rahsia ibu masih dalam seni sampai sekarang. Tak ada rahsia apa. Saya rasa kita sebagai manusia, sebagai anak seni, kita mesti jujur dan ikhlas. Jujur dan ikhlas. Dan apa yang kita buat. Dan bukan kita tidak peduli apa orang kata, tapi jangan ambil peduli sangat tentang apa orang kata, tentang apa yang kita buat. Asal kita rasa apa yang kita buat itu bagus dan baik. Umur 81 tahun, Bu. Pastinya peminat-peminat ibu yang sedang menyaksikan kita di Gaspirasi pada malam ini tertanya-tanya, apa resepi ataupun rahsia jaga suara? Selalunya, Bu, umur 60 tahun ni, orang kata dah terplay out sikit dah suara. Memang. Tapi apa rahsia ibu? Tidak ada rahsia, tapi saya rasa satu yang ada dalam saya ialah ibu suka memberi apa yang ibu ada. Terutama sekali dalam seni suara. Kalau ada siapa-siapa yang ingin nak belajar, walaupun ibu bukanlah seorang yang bagus sekali, tapi kalau ada yang ingin hendak menimba ilmu nyanyian, ibu akan terima dengan segala senang hati. Bila-bila masa mereka boleh datang ke rumah ibu. Dan sebab ibu selalu memberi tunjuk ajar menyanyi dengan siapa saja. Mungkin itu yang menyebabkan ibu masih boleh menyanyi walaupun tidak sebagus dululah. Maklumlah, sudah warga emas, sudah senja. Jangan cakap macam tu, Bu. Lepas ini, jangan orang kata terkedu sebab kita akan juga perdengarkan kepada anda suara emas Datuk Hajah Sabanuar Marikan. Jadi nak dengar, kena tunggulah. Ibu, pada ketika itulah, gadis Melayu tidak dipandang senang apabila mereka berada di atas pentas, berada dalam dunia hiburan. Sebab pada itu ada golongan yang celebrating dan ada juga golongan yang mungkin sedikit judgemental. Kalau boleh dikongsikan, Ibu. Memang. Apa antara hinaan dan cemohan yang mungkin Ibu tak dapat lupakan? Walaupun penghinaan itu tidak nampak sangat, tapi kita dapat dengar dari mulut ke mulut mengatakan orang yang menjadi penyanyi itu di atas pentas itu memang orang rendah akhlak. Dan pada waktu itu, waktu ibu masih muda dan pada anak-anak seni lain juga, memang selalu dipandang serong. Padahal kalau kita lihat manusia ini, sebab itu ada, ibu ingat lagi apa yang dikatakan oleh guru ibu, seorang guru dulu, dia kata, kadang-kadang Sarbanun, dia kata, orang mengatakan tentang ketidakelokkan seseorang anak seni di atas pentas. Tapi orang yang di bawah pentas itu kadang-kadang lebih lagi membuat sesuatu yang tidak baik. Itu dia, ibu masih ingat sampai sekarang apa yang guru ibu kata pada kita ibu. Buat baik sekalipun, bukan sahaja dalam dunia seni, pastinya akan menjadi kata-kata orang. Yes. Itu adalah lumrah hidup. Lumrah hidup. Tapi saya percaya ibu adalah seorang yang pemaaf. Dan kalau boleh diceritakan, apa cara ibu memaafkan orang yang pernah menyakiti ibu ini? Memang
ibu tidak suka berdendam. Walaupun ibu tahu orang itu selalu mandang serong pada ibu, tapi walaupun dia tidak datang untuk minta maaf, tapi ibu selalu berkata dalam hati, aku maafkan. Apapun, walaupun apa dia kata, aku maafkan. Kalau kita lihat dalam dunia hiburan ini, kebanyakan antara mereka memang kita tak dapat nafikan akan gagal dalam fasa perkahwinan. Dan ibu pernah memberitahu saya bahawa ibu tidak akan pernah rebah biarpun tiada lelaki di sampingnya. Ibu, Memang. kalau Yalah, boleh diceritakan masa itu. satu episod dalam hidup ibu. Memang itu bukan ibu seorang lah, ramai lagi. Tapi untuk ibu itu adalah satu dugaan hidup untuk ibu. Dan ibu tak pernah menyesal. Walaupun ibu pernah berkata kepada lelaki yang pernah mengecewakan hidup ibu. Ibu memang pernah berkata, aku tak akan rebah jika tiada lelaki di sampingku. Aku akan buktikan. Ibu rasa ibu buktikan. Kerana ibu, satu prinsip hidup ibu ialah ibu tidak suka untuk meminta pertolongan walaupun kepada ayah dan ibu. Ibu tak mahu tunjukkan rasa sedih itu kepada sesiapa. Tidak, ibu tidak pernah. Ibu, kalau kita lihatlah hari ini bahawa seseorang anak seni itu gagal dalam fasa perkahwinan, dan pada ketika itu pendapat ibu, adakah mereka ini gagal dalam fasa perkahwinan disebabkan mereka melihat wanita yang menjadi anak seni ini adalah seorang wanita yang luar biasa, very powerful, ataupun mereka tidak mahu berkongsi isteri mereka dengan peminat? Adakah itu puncanya, ibu? Memang itu satu dari puncanya. Kerana ibu memang mengalami waktu itu bila ibu hendak mengadakan show ataupun untuk drama. Ibu pernah berlakon dalam filem. Selalu ada konflik. Kadang-kadang ada satu ketika walaupun ibu pergi untuk membuat syuting drama, tapi tiba-tiba dia kata no, tak boleh keluar. Sebab itu konflik itu berterusan dan memang mengganggu seni ibu. Kerana kadang-kadang kalau ibu sudah untuk pergi menyanyi, tiba-tiba dia kata jangan pergi. Jadi itu membuatkan ibu berfikir begitu susah untuk ibu nak ambil keputusan apa yang ibu nak buat tentang Ibu, apa yang terjadi itu. secara ringkasnya, adakah ibu kesal dengan keputusan berpisah itu? Ibu tak pernah kesal. Walaupun mula-mula memanglah semua. Bila kita berpisah dengan orang yang pernah menyayangi kita, kita rasa sedih. Tapi bila ibu fikir betul-betul, itu dugaan dalam hidup. Betul. Rela berkorban. Lagu Bidu Wanita Terulung ini, Datuk Hajah Serabadun Marikan, dan lagu itu mengingatkan saya bahawa ibu sebenarnya berkorban untuk pulang ke Sarawak, bukan untuk sesiapa, tetapi untuk ibu bapanya yang sangat rindu kepada ibu, risau dengan ibu untuk balik ke Sarawak. Ibu, kalau boleh perdengarkan kepada penonton-penonton kita secara langsung di Kaspirasi nyanyian lagu Rela Berkorban. Sebelum ibu nyanyi, ibu nak bagi tahu lagu ini adalah lagu pertama ibu rakamkan dengan orkestra RTM waktu itu. Itu tahun 1964, dan lagu ini ditulis ataupun diciptakan oleh arwah abang ibu sendiri, itu Saleh Marikan. Baik, secara langsung di Gaspirasi, mari kita dengar suara emas Datuk Hajah Serabadun Marikan, Rela Berkorban. Tak tahu adakah lagi emas itu waktu senja. Ibu cuba.
Lama sudah ku menunggu kasih, tiada juga datang. Hamba seorang duduk merintih, mengenangkan di kau sayang. Mana kini kau berada kasih, katakanlah padaku, walaupun jauh di lautan api, di Keseronokan membuat persembahan pada zaman Datuk Hajah Sarbadun Marikan ini luar biasa sekali. Itulah buat persembahan di atas pentas. Pernah tak kita rasa pada hari ini kita buat persembahan untuk mengumpul dana pada masa itu untuk membangunkan gereja dan sebagainya. Menariknya, mereka dibaling dengan wang, dengan gula-gula, coklat dan sebagainya. Kemeriahan itu yang kita tidak dapat rasa pada hari ini. Ibu, kongsikan kemeriahan industri seni tanah air pada ketika itu. Memang dulu awal 50-an sampai 60-an, kalau kita menyanyi atau menari, terutama sekalinya macam ibu lagi budak, memang orang Sarawak kata campak duit, kan? Campak duit bila kita menyanyi atau menari, penonton-penonton akan campak duit di atas pentas. Dan oleh kerana ibu seorang budak kecil dan menyanyi pun, ibu ingat menyanyi sebuah lagu Hindustan, lagu Maina Janu. Pernah diletak di atas pentas itu coklat, gula-gula dan lain-lain selain dari duit yang debarannya ibu pada ketika itu. Sekarang kita tahu program realiti ini dengan platform digital, pastinya drama dan debaran itu sedikit kurang dibandingkan dengan zaman dahulu. Sebab Datuk Sarbadun juga merupakan seorang bintang yang lahir daripada program realiti. Debaran menunggu turn, giliran nak buat persembahan tu macam mana Bu? memang orang kata nervous tu memang ada. Tapi pengalaman ibu dalam apa-apa pertandingan nyanyian, ibu tidak pernah merasa takut. Walaupun memang adalah ibu kata nervous, tapi ibu selalu melihat ke hadapan. Dan ibu selalu berkata, sekarang aku akan keluar sebagai penyanyi. Dan untuk menjadi seorang penyanyi yang baik, dan aku akan usahakan untuk mendapat sesuatu dalam pertandingan ini. Itu yang selalu ibu katakan kepada ibu sendiri. All out. Itulah semangat yang genuine, Yes. semangat yang jitu yang ada pada darah seseorang anak seni. Dan hasilnya, Datuk Sarbadun Hajah Marikan, ibu, sentiasa mendapat tempat dalam hati saya sebagai generasi muda, mendapat tempat dalam hati semua masyarakat Malaysia. Ibu pernah berkata bahawa ibu tak akan pernah menyerah kalah. Tetapi ibu tak akan pernah terlalu yakin untuk menang. Sebab pada tahun 1966, ibu pernah gagal memenangi pertandingan bintang radio peringkat akhir di Kuala Lumpur. Yes. Bagaimana ibu comeback selepas itu, ibu?
Ibu tidak pernah merasa kecewa pasal waktu itu memang ibu gagal bukan kerana ibu tak boleh menyanyi dengan baik, tapi waktu itu ibu sakit tekak. Memang teruk sekali. Memang waktu ibu menyanyi, juri-juri pun kata, kenapa? Memang ibu tak boleh, suara tak boleh keluar. Tapi ibu tak rasa apa-apa kerana ibu tahu. Walaupun ibu tak boleh menyanyi dengan baik, tapi ibu kerana Sarawak, ibu menyanyi juga. Kegagalan itu tidak, apa kata orang, tidak membuatkan ibu kecewa. Kerana sebab itu di tahun-tahun yang mendatang itu, ibu terus mencuba. Dan selepas itu 1966, 67, 68, 78, 79, ibu mendapat banyak tempat johan dalam macam-macam kategori. Itu adalah comeback ibu. Yes. Biarpun gagal, tapi bangkit dengan sedaya upaya dan menang lagi. Banyak program-program realiti yang dianjurkan pada ketika itu. Ibu, kita tertanya-tanya, sebenarnya mana datangnya sumber kekuatan ibu ini? Ibu rasa kekuatan itu kerana darah seni itu mengalir dalam diri ibu. Kerana keluarga ibu memang ramainya orang seni. Termasuklah ayah dan ibu. Bila bercakap mengenai ayah dan ibu, arwah emak ibu adalah seorang yang kengon, kata orang Sarawak. Seorang yang sangat rindu dan risau dengan anaknya ini. Dan kerisauan itu juga menjadi punca untuk ibu pulang ke Sarawak. Dan pastinya arwah tenang di sana. Dan mungkin arwah nak tahu ibu bahawa ibu sekarang ini berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Mungkin boleh dikongsikan kepada arwah ibu apa yang ingin ibu sampaikan. Memang untuk ibu, ayah dan ibu ialah inspirasi untuk ibu. Kerana memang macam ibu mengandung dan ibu dan membesar, membela ibu dengan baik, begitu juga ayah. Dan memang bila mereka tidak ada lagi, ibu rasa kehilangan yang begitu sakit. Kerana ibu saya yang dulu meninggalkan kami, kemudian ayah. Suka ibu nak katakan, waktu ibu meninggal, ibu masih dapat bertahan. Dan apabila ayah ibu meninggal, selepas 2 tahun ibu meninggal, ibu tak dapat. Rasa-rasa ibu hilang segala-galanya waktu itu. Kerana ibulah yang memelihara mereka sampai mereka meninggal. Kita tahu bahawa ibu adalah orang kuat ataupun boleh dikatakan ketua keluarga pada masa itu. Mungkin ibu, apa antara nasihat ataupun kata-kata arwah ayah ibu yang sentiasa segar di ingatan ibu sehingga sekarang? Memang dari waktu ibu muda sampai ibu berkahwin dan menjadi ibu tunggal, terutamanya ibu saya selalu berkata, kalau aku tak ada lagi di dunia ini, kau jagalah anak kau yang 2 orang ini. Kau berilah mereka dengan pelajaran dunia dan akhirat. Itulah ibu pegangkan dan ibu didik anak-anak ibu itu dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah, kedua-duanya telah menjadi anak yang boleh dikatakan berjaya dalam hidup sampai sekarang. Alhamdulillah. Sama-sama kita sedekahkan kepada arwah ayah dan emak ibu. Kita sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah ayah dan emak ibu yang pergi meninggalkan ibu sebelum ini. Dan kita pasti mereka lah sebenarnya
sumber kekuatan ibu. Selepas ini, banyak lagi yang kami nak kongsikan inspirasi buat anda hanya dalam Gaspirasi. Jangan ke mana-mana. Sedih. Baik, itulah yang kita katakan sebagai kehidupan. Langit tak selalunya cerah, air sentiasa ada pasang dan surutnya. Berat hati melihat ibu tadi menangis di depan kita. Namun kita pastikan nak sampaikan Al-Fatihah kepada Allah Ya Rahamah, Ya Madinah, emak kepada ibu. Dan Allah Ya Raham, Datuk Marikan, ayah kepada ibu. Al-Fatihah. Baik Ibu, tadi Ibu menangis di set Gaspirasi pada hari ini. Namun saya kenal Ibu sebagai seorang yang kuat, sebagai seorang wanita yang luar biasa. Bila kita berbicara mengenai kesedihan, bagaimana sebenarnya Ibu menyalurkan kesedihan Ibu? Memang benar, ibu susah nak menangis di depan orang. Tapi, ialah bila ayah dan ibu waktu mereka meninggal tu, semua orang kata tu Sabadun dia senyum, dia bercakap dengan orang. Tapi orang tak tahu bila ibu berseorangan dalam bilik, ibu akan menangis. Terutama sekali atas sejadah. Ibu akan menangis, ibu akan berdoa untuk ayah dan ibu. Itu adalah orang kata amalan yang saya kira terbaik untuk kita lakukan. Pastinya kita mahu titipkan doa kepada mereka di sana. Kekuatan yang ada pada biduanita terulung Sarawak inilah yang saya kira merupakan satu perasaan yang tak boleh saya gambarkan. Kerana duduk sebelah beliau, seorang yang sangat kuat. Kerana jujur, kalau saya menghadapi situasi sedemikian, pastinya saya menangis serta-merta, Bu. Tetapi apa yang saya pelajari pada malam ini, tak menangis tak bermaksudnya kita tak kuat. Ya. Tetapi itulah, kekuatan itu ada banyak cara untuk disalurkan. Ibu, kita nak kembali baliklah kepada dunia zaman hiburan dan seni Ibu pada ketika itu. Orang kata, pada pendapat Ibu, apakah yang perlu ada dan adab atas pentas yang perlu untuk diketahui oleh anak-anak seni Ibu? Setibanya mereka di atas pentas, apa yang perlu mereka lakukan? Sebenarnya memang adab dan peraturan atas pentas itu memang kita sebagai anak seni kita jaga baik. Terutama sekalinya kita mesti mendengar apa arahan dari orang yang yang lebih tahu tentang apa yang kita nak buat atas pentas, dan kita tak boleh kata orang Sarawak melangkah. Betul. Cakap-cakap macam ketua-ketua dalam sesuatu persembahan itu. Ya. Kita nak usik Ibu jugalah. Nak kacau Ibu ni. Apa ni? Sebab Ibu pada itu kalau orang kita panggil ialah mungkin pada itu janda hot kata orang mas saya. Mungkin Ibu banyak si boyak-boyak ngacau Ibu mas saya, Bu. Memanglah. Kerana ialah satu lagi tentang pandangan orang dulu. Bila seorang janda itu memang ditakuti oleh perempuan-perempuan lain. Kerana selalu mereka pikirkan yang janda-janda itu suka mengacau suami orang. Tapi kadang-kadang mereka tak tahu. Kerana suami kah, orang bujang kah, memang banyak boyak, kata orang Sarawak.
Boyak Boyak. Ya. Memang Boyak darat ada macam-macam lah, Bu. Macam-macam. Tapi Ibu, apabila Ibu berhadapan dengan cemohan, dengan hinaan macam ini, saya pasti Ibu akan menghadap Ilahi dan Ibu juga terkenal dengan seorang yang suka mengaji. Sampaikan bergelar datuk pun, dah bergelar datuk ni. Tapi nak join juga pertandingan mengaji ni. Memanglah. Ibu ni suka seni. Semua cabang seni. Bukannya semualah. Banyak cabang seni yang Baik Ibu suka. hiburan, keagamaan, itu semuanya seni. Ya. Jadi Ibu, kalau boleh diperdengarkan kepada penonton di Sejahtera Asia di Gaspirasi, mungkin surah ataupun ayat-ayat yang Ibu nak perdengarkan kepada kita Subhanallah. pada hari ini. Ya kah, boleh kan? Baiklah, untuk menyampaikan hajat GAS dan mungkin penonton-penonton, Ibu akan cuba membaca satu surah Al-Ma'un. Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يهض على طعام المسكين صدق الله العظيم. Surah Al-Ma'un, Al-Ma'un. 7 ayat yang sangat bermakna selari dengan kehidupan Ibu, Datuk Hajah Serbanun Marikan, suka menolong orang, fakir miskin, anak-anak yatim dan bukan seorang yang riak biarpun atas segala pencapaian yang telah dikecapi. Baik penonton, antara inspirasi yang boleh kita ambil daripada cerita dan kisah hidup Ibu pada hari ini adalah setinggi mana pun yang kita akan capai, jangan pernah untuk memandang rendah kepada orang lain. Ingat, sekiranya kita rendahkan hati kita, bukan bermaksudnya kita rendah, tapi kita menjaga kemarwahan dan kekayaan, kejayaan kita. Jumpa lagi untuk minggu hadapan dalam Gaspirasi bersama dengan saya, Ghazali Zawawi. Sebelum itu, saya nak ucapkan kepada anda, jaga diri, selamat malam, jumpa lagi.